dengan menjemput Tuan Ko Poi Tiong, Kota Melaka. Silakan. Soalan pertama. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker, gendang genduk, tali kecapi. Kenyang perut, suka hati. Soalan Kota Melaka disusun rapi. Jawapan Menteri amat dihargai. Tan Sri Speaker, soalan saya daripada Kota Melaka, soalan yang pertama. Silakan, Menteri. Tan Sri Speaker, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat alukan pantun. Saya biar Yang Berhormat Pontian jawab bagi pihak sebab dia raja pantun daripada parti saya. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk maklumat semua ahli berhormat, dalam usaha untuk membantras jenayah penipuan dalam talian, kerajaan telah pun mengambil langkah proaktif dengan membuat pindaan ke atas kanun keseksaan dan kanun tata cara jenayah bagi menangani kes jenayah cyber, khususnya mengenai kes penipuan kewangan melibatkan penggunaan akaun Kaldai yang semakin meningkat. Sebagaimana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, pindaan kepada kanun keseksaan melalui Seksyen 424A, 424B dan 424C antara lain telah memasukkan peruntukan baru berkaitan kesalahan mana orang yang membenarkan bank akaunnya digunakan oleh orang lain tanpa kuasa yang sah atau maksud yang sah bagi menangani isu akaun Kaldai. Bagi menjawab persoalan yang berhormat secara spesifik, berkenaan sekiranya bank akaun yang digunakan merupakan akaun yang didaftarkan oleh sebuah syarikat, berdasarkan Seksyen 11 Kanun Keseksaan, perkataan orang telah ditafsirkan seperti yang berikut dengan izin. Persons, the word person includes any company or association or body of persons, whether incorporated or not. Selanjutnya, Seksyen 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 pula mentafsirkan perkataan orang seperti yang berikut dengan izin. Person includes a body of persons, corporate or unincorporated. Sehubungan dengan itu, perkara yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat telah pun ditangani melalui pindaan yang dibuat kepada kanun keseksaan memandangkan takrifan orang termasuk juga syarikat ataupun mana-mana entiti korporat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Baik, Kota Melaka, silakan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang diberikan untuk memberi satu penjelasan supaya semua pihak faham tentang akta tersebut. Menteri, kalau zaman nenek moyang kita, atuk kita, kita simpan wang di bawah katil. Tapi zaman sekarang kita simpan wang di bank. Sebab itu lebih selamat. Kecuali bagi ahli politik yang tidak jujur, yang dapat wang yang tak halal, dia simpan dalam kondo, dalam safe house. Itu dia tak jujur, dia simpan wang tunai. Tapi bagi kita orang biasa, kita simpan di bank. Lebih selamat. Akan tetapi apa yang kita lihat pada hari ini, wang yang kita simpan dalam bank tu nampaknya tidak selamat lagi. Di mana kalau kita lihat kepada sindiket scammer online ini, dia ada dua jenis mangsa. Satu ialah mereka yang kecuaian sendiri, tetapi ada lagi satu jenis ialah kerana sistem yang ada itu memberi ruang kepada sindiket tersebut breakthrough dan telah mengambil wang mangsa. Saya bagi satu contoh, Menteri. Baru-baru ini saya terima satu aduan. Pagi-pagi pukul 4.30, dia dapat mesej daripada bank mengatakan phone yang dia ikat kepada akaun bank dia telah tukar kepada phone yang lain. Dia guna iPhone tetapi bank maklum kepada dia, dia sudah tukar gunakan Vivo, phone Vivo. Tetapi dia tak terima apa-apa OTP untuk tukar phone yang baru. Dan lepas tu bank kata, dalam masa 12 jam, kalau anda tukar handphone yang baru, maka 12 jam ialah cooling period, tidak ada transaction. Akan tetapi, dalam masa 4 jam saja, pagi-pagi pukul 4.30, mangsa tengah tidur. Ya, bila dia bangun, 8.30, kurang daripada 12 jam, wang dia telah ditransfer keluar, pergi ke akaun sindiket. Jadi dalam hal ini, saya ingin tanya kepada pihak kementerian, adakah pihak kementerian ingin mengenakan tindakan ke atas bank kerana kecuaian mereka?
Adakah ruang undang-undang keselamatan dalam talian ini juga akan mengenakan syarat yang ketat untuk mengawal bank, digital platform dan juga telco company supaya mereka juga bertanggungjawab. Ya, terima kasih Menteri. Baik, silakan. Tan Sri Speaker, soalan yang berhormat Kota Melaka tanya tu memang banyak soalan ditanya oleh rakyat. Sebab sebenarnya mereka yang dikatakan scammer ni, Tan Sri Ketua, dia bukan saja jenayah telekomunikasi, tetapi jenayah e-kewangan, love scam, jenayah e-dagang, pinjaman tidak wujud, pelaburan tidak wujud. Tapi yang mana yang berhormat Kota Melaka cakap tu ialah di mana data kita yang kita guna bank, yang kita percaya pada bank, data tu boleh diambil ataupun dicabuli oleh pihak ketiga. Itu yang menjadi isunya. Saya tak boleh jawab, Menteri Kewangan kedua belakang, dia pakar bank. Saya pakar undang-undang, dia pakar bank. Tapi saya dimaklumkan oleh Bank Negara, dia ada apa yang disebut 997. Yang pertama sekali perlu dilakukan ialah menentukan bahawa duit itu tidak melayang. Katakan kita bangun 4.30, 4.35 kena cepat-cepat tekan 997. Betul tak Yang Berhormat? Saya pun pernah kena tipu 3 pagi, kucing saya kejut. Terperanjat saya 3,000 hilang tapi dapat balik duit lah. Isu dia Yang Berhormat, ini sedang berlaku. Betul lah, love scam dan sebagainya saya sebut yang beratus-ratus bilion yang kena tu ialah pihak ketiga yang kita kenal tak kenal. Ini data bank. Jadi mungkin Yang Berhormat ahli parlimen boleh berbincang sama ada perlukah sistem insurans yang lebih ketat kepada bank-bank ataupun industri yang memegang duit kita. Pertama. Kedua juga saya melihat bahawa dengan adanya Kementerian Digital yang diwujudkan oleh Kerajaan Madani oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 menunjukkan memang masa depan negara kita memang semua ke arah digital. Jadi itu sebab kepekaan ini sangat perlu bagi kita sebagai ahli-ahli parlimen dan insya-Allah pada sesi ini kita akan wujudkan undang-undang jenayah dalam talian selepas bajet supaya pelbagai perkara dapat kita sama-sama berbahas dan luluskan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ya, silakan. Tan Sri Yang di-Pertua. Penjelasan saya yang saya dengar tadi ini berkenaan dengan usaha yang telah dibuat berkaitan dengan pindaan undang-undang kanun keseksaan. Apa yang dapat kita pastikan di sini persoalan saya pada aspek pencegahan. Sejauh manakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi ataupun membendung kebocoran data maklumat yang melibatkan pemegang-pemegang akaun. Itu perkara yang perlu diberi perhatian. Soalan yang kedua, apakah langkah khusus untuk nak mencegah ataupun nak membendung modus operandi yang dilakukan oleh pihak scammer ini? Dan yang ketiga merujuk kepada Yang Berhormat, 2 soalan saya, Berhormat. Silakan Menteri. Lain kali rangkumkan jadi. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Jelun. Saya memang tak boleh jawab soalan sebab bukan dalam bidang kuasa saya. Tapi saya boleh cuba jawab secara bertulis lah. Tapi sebenarnya pencegahan bermula dengan diri kita Yang Berhormat Jelun. Kita pun kena berhati-hati. Terutama sekali Yang Berhormat dalam isu love scam. Kalau kita bercinta, ingatkan orang tu wujud, sebenarnya orang tu AI. Sebagai contoh lah. Jadi saya nak nasihat pada semua kita, jangan terlampau percaya sangat dalam sistem sedemikian. Tapi saya cuba bagi jawapan bertulis lah. Kalau boleh dibantu oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan kedua dan pakar-pakar Bank Negara. Terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin Larut. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Larut. Malaysia sebagai sebuah negara dagang yang aktif dan terbuka sentiasa berpegang kepada dasar tidak bersekutu atau dengan izin non-aligned policy dengan mana-mana negara, blok ekonomi maupun blok ketenteraan dalam menangani isu-isu geopolitik semasa. Namun demikian, sebagai sebuah negara perdagangan dan pelaburan yang terbuka, sebarang ketegangan geopolitik antarabangsa berpotensi untuk menjejaskan ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Sungguh pun ketegangan geopolitik semasa tidak memberi impak yang signifikan kepada Malaysia dalam jangka masa pendek, namun kita tidak harus memandang remeh dan risiko jangka panjang sekiranya konflik tersebut berlarutan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Rusia dan Ukraine bukanlah rakan dagang utama negara. Perdagangan dua hala Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut bagi tahun 2023 hanyalah sebanyak 0.5%.
daripada keseluruhan jumlah dagangan antarabangsa negara. Manakala nilai dagang dua hala secara individu dengan negara-negara Timur Tengah yang sedang bergolak juga adalah rendah. Tetapi bagi mengatasi kesan geopolitik yang berpanjangan, Kementerian sedang giat meneruskan usaha untuk mengurangkan kebergantungan serta mempelbagaikan strategi pelaburan dan perdagangan bagi memastikan ekonomi Malaysia terus berdaya tahan. Ini berpandukan kepada prinsip pengukuhan hubungan diplomasi perdagangan yang pragmatik dengan negara-negara rakan dagang, dan antara strategi utama yang telah dan sedang dilaksanakan adalah seperti berikut. Pertama, kita nak mempergiatkan penganjuran misi galakan pelaburan dan perdagangan bagi mengukuhkan hubungan kerjasama antara Malaysia dengan rakan dagang sedia ada seperti ASEAN, Amerika Syarikat, China, Kesatuan Eropah, Jepun, Republik Korea dan India. Di samping mengeratkan kerjasama ekonomi dengan rakan-rakan dagang yang bukan tradisional seperti UAE, Arab Saudi, Pakistan, negara-negara di Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan, negara-negara di Amerika Selatan seperti Brazil, Peru, Meksiko, serta negara-negara di benua Afrika. Jadi memberi galakan kepada industri tempatan juga untuk meningkatkan penggunaan sumber domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan-bahan mentah dari luar negara. Langkah ini termasuk mengutamakan sumber bekalan dari rantau ASEAN melalui pendekatan nearshoring bagi memastikan kestabilan rantaian bekalan. Kita juga melaksanakan inisiatif di bawah Pelan Induk Perindustrian Baru yang merangkumi strategi bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan industri tempatan dalam mendepani krisis ekonomi atau kesihatan global pada masa depan. Kita juga sekarang tengah merundingkan beberapa perjanjian perdagangan bebas baru seperti Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Malaysia Emirah Arab Bersatu, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada, rundingan naik taraf Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN dan juga Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China untuk membuka pasaran bagi ekspor Malaysia yang lebih stabil dan kompetitif. Antara lainnya melalui peraturan pentadbiran yang lebih seragam dan juga pengurangan prosedur kastam serta menarik pelaburan berkualiti ke Malaysia. Jadi insya-Allah pelaksanaan strategi tersebut akan membuahkan hasil dan setengahnya telah membuahkan hasil untuk kita kukuhkan hubungan perdagangan sedia ada dan juga menarik pelabur asing dan meningkatkan juga daya tarikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa untuk jangka masa yang panjang. Terima kasih Yang Berhormat. Sila Larut. Terima kasih Tan Sri Ketua. Menteri berdiri. Menteri duduk dulu. Apa ni, tahniah daripada apa yang diceritakan oleh Yang Berhormat Menteri, maka bermakna tidaklah peperangan di antara Rusia, Ukraine dan Timur Tengah ini tidak sangat menjejaskan dalam masa short term. Tetapi mungkin dalam masa panjang dia akan menjejaskan kita. Maka sebab itu saya ingin mendapat kepastian, apakah kerana itu kita mengumumkan untuk bersama dengan BRICS? Kerana agenda untuk mengurangkan dolar Amerika Syarikat atau de-dollarization. Sejauh mana kadar penggunaan mata wang tempatan negara ini kalau kita bersama dengan BRICS ini akan membabitkan negara-negara ASEAN dan China, dan ini juga mungkin ada sedikit sebanyak berkait dengan geopolitik di Timur Tengah yang juga boleh menyejaskan nilai perdagangan dan kehadiran pelabur-pelabur daripada Timur Tengah ke Malaysia. Saya ingin penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Kita apa yang disebut oleh Yang Berhormat Larut, sebenarnya ada perbincangan untuk menjadi ahli BRICS, di mana ini salah satu strategi untuk mempelbagaikan ataupun de-risk kebergantungan kita kepada negara-negara dagang yang tradisional lah. Dan pada masa yang sama kita juga telah mengumumkan kita ingin berunding semula dengan Kesatuan Eropah dengan FTA perdagangan bebas dengan EU lah. Sebelum ini tergendala dan diberhentikan pada tahun 2012. Dan pada masa yang sama kita juga dalam perbincangan dengan ASEAN, untuk pengetahuan Yang Berhormat Larut, perdagangan antara negara-negara ASEAN hanya 23%. Jadi
itu lagi satu peluang yang kita perlu ambil. Perdagangan di antara ASEAN kurang daripada perdagangan antara ASEAN dengan China dan Amerika Syarikat contohnya. Dari segi settlement lah, dengan izin settlement, payment settlement itu ada perundingan. Kebanyakannya bilateral, bukan multilateral. Contohnya bersama dengan negara China untuk kita menyelesaikan settlement itu menggunakan ringgit dan renminbi contohnya. Tetapi dengan negara-negara lain agak sukar kerana penggunaannya tidak begitu luas. Of course, tentunya US dollar masih lagi satu, tapi yang keduanya memang ada perancangan untuk kita meningkatkan lagi penggunaan wang-wang lain, dan sama ada ini mata wang asing yang lain, tapi sama ada ini akan mengakibatkan pelabur-pelabur asing tidak masuk ke dalam negara kita buat masa ini kerana penggunaan dolar itu masih lagi luas, belum lagi kita lihat. Tetapi jangka masa panjangnya yang penting ialah kestabilan untuk negara-negara ini adalah untuk kestabilan ringgit kita juga. Kerana dia melihat bahawa kalau ringgit against any currency tidak stabil, dia pun tidak akan gunakan mata wang ringgit sebagai the base lah. So dengan izin, soalannya saya rasa susah saya nak jawab kerana kita lihat pada masa ini penggunaan dolar tu masih lagi luas, tapi memang ada inisiatif kita nak kurangkan risiko. Kerana apa-apa keputusan Amerika Syarikat kadang-kadang tidak begitu menunjukkan apa yang patut dibuat di Malaysia lah. Contohnya interest rate di Amerika Syarikat contohnya. Walaupun keadaan ekonomi Malaysia masih lagi kuat, tetapi kita masih terkesan dengan keputusan daripada negara luar. Terima kasih. Ya, sempurna. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah menjawab soalan tentang trading nation negara kita, dan saya ucapkan tahniah rajin berusaha untuk memastikan supaya perdagangan kita di antara Malaysia dan negara-negara lain dapat kita tingkatkan. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, dasar kerajaan sama ada jelas ataupun a firm kind of policy di mana kita dapati bahawa kita berdagang dengan negara-negara bukan hanya negara seperti developed nations like Europe, US, China, India, tapi saya dapati bahawa sebahagian juga daripada dagangan ini adalah in terms of export of raw material yang ada. Dan ini saya ingin bertanya sama ada dasarnya jelas untuk menghalang. Walaupun kita nak akan berdagang dengan negara-negara ini, tapi mengetatkannya untuk pastikan value added. Saya dapati daripada dulu, tahun 70-an di Sabah, kita berdagang dengan Jepun, kopar mamut. Kita tak tahu kandungan kopar, kandungan emas yang ada. Dan sekarang ini selika di Sabah juga untuk komponen gas, microchips ataupun solar yang kita gunakan. Adakah pihak kerajaan untuk memastikan supaya peluang pekerjaan kepada anak-anak bangsa, the return on investment, value added is more meaningful dengan kita encourage partners with nation, but kita nampak bahawa sebahagian besar dagangan kita raw material, they develop, we buy back. Sama ada dasar ini kita nak pastikan jelas ataupun tak ada, ataupun kita ketatkan supaya ianya tidak berlarutan di negara kita, khususnya items yang ada value added dia. Ya, bukan hanya setakat dengan negara-negara Eropah, negara-negara China, bahkan juga di antara kita katakan wilayah-wilayah yang ada. Terima kasih banyak. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, soalan itu saya rasa setuju dengan cadangannya. Sebenarnya kita memang ingin mengurangkan ekspor upstream. Kita nak turun kepada midstream dan downstream. Baru-baru ini pun ada perbincangan dengan Yang Berhormat NRES, di mana kita telah bersetuju kita nak menghalang ekspor REE daripada upstream. Kita nak mengalakkan pelaburan midstream ke downstream. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, ekspor pada Januari hingga Ogos 2024 sebenarnya meningkat 6% kepada lebih kurang 99 bilion ringgit. Dan ekspor yang terbesar iaitu hampir 40% adalah barangan E&E, itu barangan midstream dan downstream lah. Dan kalau kita lihat keluaran minyak sawit dan keluaran pertanian berasaskan minyak sawit, kimia dan bahan kimia pun midstream dan upstream itu pun lebih kurang 5 hingga dan 5%, lebih kurang 10%. Jadi yang upstream itu tidaklah begitu banyak dari segi total jumlah ekspor
negara. Tapi pada masa yang sama, dalam Pelan Perindustrian baru ada 4 misi. Ya, misi yang pertama itu untuk meningkatkan lagi kompleksiti ekonomi, itu menunjukkan kita perlu meningkatkan daripada midstream pun kepada downstream. Contohnya dalam sektor E&E ini, banyak penghilang-penghilang kita, terutamanya tempatan juga yang memberi fokus kepada back end, bukan kepada front end. Dia buat test dan assembly. Kita nak move kepada wafer fabrication dan juga IC design. Kerana ini akan limpahannya lebih bagus, kerana rakyat yang akan bekerja di midstream dan downstream pun gajinya lebih lumayan. Dan oleh itu memang saya berbincang dengan rakan-rakan menteri saya, kalau boleh janganlah kita benarkan terlalu banyak ekspor upstream, dan kita bermula dengan RE, kerana RE ini memerlukan raw material untuk sektor E&E contohnya. Terima kasih Yang Berhormat. Baik, saya jemput Datuk Muhammad Bakhtiar bin Wan Cik balik pulau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebelum tu saya ingin mengalu-alukan Sekolah Menengah Kebangsaan Balung Tawau ke Dewan ini. Soalan saya soalan 3. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau di atas persoalan yang diutarakan. Sebagaimana kita semua sedia maklum, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa hutan terletak di bawah bidang kuasa pihak berkuasa negeri. Namun pihak Kerajaan Persekutuan masih memainkan peranan dari segi menyelaraskan kuasa-kuasa tersebut dan juga memastikan kita dapat memenuhi komitmen-komitmen yang kita buat di peringkat antarabangsa, aspek penyelidikan, latihan dan sebagainya. Dan antara usaha yang dibuat di peringkat Kerajaan Persekutuan, sejak tahun 2019 kita telah menyediakan insentif kewangan ecological fiscal transfer yang diberi kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk melindungi kawasan hutan perlindungan, hutan tadahan air dan juga supaya dapat menambah kawasan perlindungan dan hutan simpan kekal yang baharu. Jumlah kira-kira 90,000 hektar kawasan perlindungan daratan telah diwartakan sebagai sanctuary, telah diwartakan sebagai hutan simpan kekal dan sanctuary hidupan liar di Kedah, Perak, Selangor, Terengganu dan Negeri Sembilan. Bagi tempoh yang ini telah berlaku selepas EFT telah diperkenalkan. Ia dimulakan dengan 60 juta ringgit setahun pada tahun 2019, kemudian 70 juta ringgit pada 2021 dan 2022 dan naik di bawah Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada 150 juta ringgit untuk tahun lepas dan 200 juta pada tahun ini. Jumlah EFT yang telah diagihkan adalah sebanyak 550 juta. Kedua, Kerajaan Persekutuan telah meminda Akta Perhutanan Negara pada tahun 2022 dan untuk menjadi satu contoh kepada kerajaan-kerajaan negeri supaya dapat meminda perundangan dan enactment mereka. Dan ia telah diwartakan pada September 2022 di mana selepas ini sebarang pewartaan keluar hutan simpan kekal perlu melalui proses pendengaran awam dan juga penggantian dan pewartaan serentak. Ini untuk memastikan sekiranya ada HSK yang diwarta keluar, maka akan terus diganti oleh pihak kerajaan negeri. Seterusnya, kita juga telah mempergiatkan usaha ke arah mewartakan HSK, kawasan perlindungan dan juga pewartaan kawasan cadangan HSK, khususnya yang terletak di dalam Central Forest Pine dengan izin. Ini melibatkan pewartaan kawasan cadangan hutan simpan kekal dalam kawasan Central Forest Pine yang telah dipersetujui di dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan juga mesyuarat Majlis Tanah Negara yang ke-81. Seterusnya, kerajaan juga telah melaksanakan moratorium bagi menghentikan perluasan ladang hutan dalam hutan simpan kekal yang juga dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-81. Dan terakhir, pembangunan dan pengoperasian inisiatif di bawah instrumen kerangka kewangan REDD Plus menerusi agensi Malaysia Forest Fund ataupun MFF, iaitu Forest Conservation Certificate dan pembangunan Forest Carbon Offset bagi meningkatkan kerjasama dan sumbangan daripada pihak swasta, termasuk soal membangun sistem pasaran kredit karbon bagi untuk melindungi hutan. Terima kasih. Baik, saya jemput dah balik pulau.
Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri di atas jawapan yang komprehensif tadi. Kita tahu saban hari kita mendapat berita bahawa banyak binatang liar yang dilanggar kenderaan dan dibunuh. Ini menunjukkan terdapat human-animal conflict dalam negara kita. Contohnya Julai 2024, seekor harimau Melaya telah dilanggar di Tapah. Dan NGO RIMA menyatakan bahawa 10 ekor harimau Melaya telah pun kita kehilangan 10 ekor harimau Melaya dalam tempoh setahun daripada jumlah yang 150 ekor di Malaysia. Pada tahun 1950-an kita 3,000 ekor harimau Melaya. Jadi ini menunjukkan bahawa ada human-animal conflict. Juga tapir baru ni dilanggar di Jempol dan Gajah dan sebagainya. Jadi saya ingin bertanya, adakah kementerian begitu serius saya nampak untuk dalam usaha untuk kita memelihara hutan simpanan kekal dan menghalang mana-mana negeri untuk digazet Forest Reserve ataupun HSK, dan sebaliknya kita ada usaha untuk menambah atau mengganti hutan simpanan yang hilang tu. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Sememangnya isu konflik manusia dan hidupan liar ini semakin menjadi-jadi, terutamanya apabila berlakunya kemusnahan kepada habitat hidupan liar. Jadi sudah tentu bila mereka kehilangan habitat dan juga mungkin kekurangan bahan makanan. Misalnya bagi harimau Malaya, antara masalah yang berlaku ialah kekurangan prey animal dengan izin, dan ini termasuk penyakit yang melanda babi hutan dan sebagainya. Jadi ini menekan mereka untuk keluar daripada kawasan tempat tinggal sedia ada. Jadi atas dasar itu, Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama Perhilitan, kita telah pun mengambil langkah-langkah yang menerusi inisiatif yang dipanggil Community Rangers ataupun Ranger Community, yang bermula dengan 1,000 orang, 1,500 dan sekarang 1,920. 500 ada di Sabah Sarawak, yang selebihnya di Semenanjung, dan mereka ini terdiri daripada yang paling besar komponen ialah orang asli yang sangat mahir dan biasa dengan berurusan dengan hidupan liar. Seterusnya komuniti setempat, dan juga veteran Angkatan Tentera dan PDRM. Jadi ini kita lihat telah berjaya bersama-sama juga dengan operasi bersepadu khazanah OBK yang dibuat dengan pihak berkuasa lain termasuk PDRM dan NGO di seluruh negara. Kita dapat mengurangkan tekanan poachers yang ada. Dan antara tahun 2021 sehingga 20 Julai 2024, 431 warga negara kita telah ditangkap dan 91 warga negara asing juga ditangkap, dan sitaan berjumlah lebih 150 juta ringgit. Jadi kita mengambil maklum tentang cadangan untuk menambah. Jadi sebab itu bagi kita EFT, kita bagi wang kepada kerajaan negeri itu, dan peningkatan yang sangat ketara dari tahun ke tahun, itu antara inisiatif yang kita ambil. Sememangnya kita tahu di bawah perundangan sebagaimana saya sebut, ia terletak di bawah kuasa kerajaan negeri, tetapi kita percaya dengan inisiatif juga seperti pindaan rang undang-undang pindaan Akta Perhutanan yang mana mewajibkan pendengaran public inquiry dan juga pewartaan serta-merta hutan yang apabila dikeluarkan. Ini akan membantu mengurangkan tekanan kepada habitat tersebut. Sila Kuala Kerah. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya meneliti apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan insentif keuangan EFT kepada negeri-negeri tadi. Cuma saya ingin bertanya sejauh manakah komitmen suntikan dana daripada sektor awam dan swasta melalui kerjasama frame bagi merancangkan inisiatif pemulihan hutan simpan serta program-program meningkatkan kesedaran. Adakah kerajaan bercadang untuk menambah baik instrumen sijil konservasi hutan FCC yang dilancarkan sejak Mei lalu untuk menggalakkan penyertaan lebih banyak syarikat korporat bagi membiayai dan menyumbang ke arah usaha konservasi dan pengurusan hutan. Dan pada masa yang sama, apakah langkah yang diambil untuk mempergiat program pemulihan semula hutan simpan, terutama membabitkan kawasan hutan simpan yang sebelum ini dijadikan kebun sayur syar haram selepas operasi pemurusan bersepadu jalankan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Sila Menteri.
Ya, terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai di atas persoalan yang telah dibangkitkan. Kita sememangnya melihat bahawa sekarang wujud minat yang sangat mendalam untuk kita mencari sumber bukan hanya daripada pihak kerajaan secara tradisinya, tetapi juga daripada pihak swasta untuk kita memelihara hutan-hutan yang ada. Sebelum ini kita ada kerangka REDD+, tetapi REDD+ ini tidak berkembang begitu pesat. Ia satu instrumen antarabangsa. Jadi sekarang kita menerusi Malaysia Forest Fund, kita membangunkan FCC, sijil FCC dan juga Forest Carbon Offset FCO, dan kita juga melihat kepada minat yang begitu tinggi kepada carbon offsetting, pasaran karbon, yang mana syarikat ataupun pihak-pihak yang mengeluarkan karbon yang tinggi akan memerlukan nature based solution, penyelesaian secara semula jadi termasuk hutan yang dipulihkan. Tetapi ia tidak semudah itu. Dia memerlukan masa untuk kita laksanakan dengan baik, dan kita juga tahu bahawa wujud kebimbangan greenwashing sekiranya tidak dilaksanakan dengan baik, iaitu bahawa ini hanyalah pendekatan PR semata-mata dan bukannya inisiatif ikhlas untuk memperbaiki hutan yang ada. Jadi ini kalau kita juga berpeluang kerana kita ada Bursa Carbon Exchange BCX yang didagangkan di situ kredit-kredit karbon, bukan hanya di peringkat antarabangsa dan di negara kita sendiri, dan kita menjurus untuk membangunkan dasar pasaran karbon kebangsaan dan satu common framework bagi negara-negara ASEAN, sebab kita rasa dengan itu ada saiz yang lebih besar untuk kita lihat cara memelihara hutan ini secara lestari. Terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Muhammad Ismi bin Muhammad Taib Parit. Terima kasih Tan Sri Ketua. Soalan saya nombor 4. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Izinkan saya menjawab dan memberikan pencerahan sebaiknya. Untuk makluman sidang Dewan, kerajaan sentiasa komited untuk memartabatkan undang-undang syariah selaras dengan objektif plan transformasi hal ehwal agama menuju Malaysia Madani dengan teras ketiga berfokuskan usaha untuk memartabatkan perundangan dan kehakiman Islam. Bagi memperkasakan institusi kehakiman syariah Malaysia dari sudut kesarjanaan, kerajaan telah menyusun gerak kerja ke arah meningkatkan kompetensi para pegawai syariah. Antaranya, mengadakan program hadiah latihan persekutuan separa beasiswa sarjana pentadbiran dalam Undang-Undang Islam diberikan kepada 18 orang pegawai syariah. 2 pegawai syariah wanita telah terlibat sebagai pembentang dalam persidangan Session of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dan telah berkongsikan 3 inisiatif penting yang telah dilaksanakan dalam memperkasakan hak-hak wanita, iaitu yang pertama, penubuhan bahagian sokongan keluarga untuk menguatkuasa nafkah. Yang kedua, inisiatif lelaki qawam, lelaki bertanggungjawab, untuk meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab dan peranan lelaki sebagai ketua keluarga, dan pelaksanaan hakam atau petimbang tara dalam memastikan wanita mendapat hak dalam penceraian dan sebagainya. Manakala dari sudut pengurusan pentadbiran, pada tahun 2023, sebanyak 82 program bagi mempertingkatkan kompetensi pegawai syariah telah berjaya dilaksanakan, dan pada tahun 2024 sebanyak 67 program, dan ini termasuk diskusi komprehensif prosiding kes membabitkan kanak-kanak di Mahkamah Syariah bagi mempertingkatkan kefahaman hakim-hakim Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia mengenai peruntukan dan perlindungan kanak-kanak yang terdapat di negara kita. Kerajaan melalui JKSM yang bertindak sebagai badan penyelaras antara negeri telah mewujudkan ekosistem secara menyeluruh ke arah memperkasakan sistem pentadbiran serta undang-undang berkaitan kanak-kanak dan hak wanita. Di antaranya, inisiatif ke arah pemekasan undang-undang merangkumi undang-undang prosedural dan undang-undang keterangan, berkemas dan mempermudah urusan pendaftaran kes, menilai semula prosedur perbicaraan ke arah mempercepatkan penyelesaian kes penceraian melalui proses secara laluan pantas dan fast track. Selain itu, mewujudkan mahkamah khas hadanah dan nafkah di Mahkamah Syariah,
pembangunan fizikal dan infrastruktur mahkamah syariah, termasuk peningkatan kemahiran personel mahkamah-mahkamah syariah melalui program-program latihan yang dijalankan dan menubuhkan Akademi Kehakiman Syariah Malaysia bagi memperkasakan perundangan dan kehakiman syariah. Selain itu, kerajaan memperuntukkan 18 juta ringgit bagi melancarkan urusan reformasi perundangan yang mana harus menjadi institusi bebas yang melindungi keluhuran perlembagaan persekutuan dan kedaulatan undang-undang. Masih banyak lagi yang boleh dikongsikan dalam masa 3 minit. Sehubungan dengan itu, kerajaan sangat komited dengan memberi ruang dan peluang kepada semua dalam meneruskan peningkatan keserjanaan serta meningkatkan sistem pentadbiran yang efisien, yang mampan bagi mendapat memberikan khidmat kepada rakyat sebaiknya. Terima kasih. Sila Parit. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih pada Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan saya, sejauh manakah usaha kerajaan persekutuan dalam menyediakan bantuan guaman percuma atau juga khidmat nasihat kepada masalah yang dialami oleh wanita-wanita juga kanak-kanak. Saya difahamkan telah pun diadakan satu projek rintis di Melaka di bawah Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan bagi kes-kes syariah ini. Adakah ianya akan diluaskan kepada negeri-negeri lain juga? Soalan tambah yang kedua, adakah kerajaan persekutuan bercadang untuk memperluaskan skop undang-undang syariah untuk merangkumi lebih banyak perlindungan kepada wanita dan kanak-kanak dalam kes-kes perceraian, nafkah atau penjagaan anak-anak? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih di atas soalan tambahan yang diberikan. Untuk mendapatkan maklumat yang terperinci, kita boleh berikan secara bertulis. Namun secara umumnya, bantuan guaman itu telah pun diteruskan, malahan menerusi inisiatif-inisiatif yang berterusan bersama dengan Persatuan Guaman Syar'i dan Majlis Peguam Syar'i dan sebagainya. Ianya diteruskan seperti mana yang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Jadi melihatkan kepada perkara ini, terdapat juga usaha-usaha yang sedang dilakukan juga untuk menambah baik daripada aspek bantuan guaman yang boleh diberikan kepada rakyat, khususnya kepada mereka yang tidak berkemampuan bagi menyelesaikan kes-kes berkaitan dengan hak-hak wanita dan kanak-kanak. Bagi soalan yang kedua berkenaan dengan skop berkenaan dengan wanita itu, kita merasakan bahawa ianya boleh diberikan perhatian dan sekat ini kita melihatkan kepada keperluan dan juga kajian serta apakah yang boleh diberikan penambahbaikan terhadap skop yang sedia ada. Dari aspek ini, menurut daripada performance ataupun laporan-laporan yang telah diberikan bahawa telah banyak penambahbaikan ataupun kecemerlangan yang telah pun dibuat oleh Mahkamah Syariah. Sebagai contoh, di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, iaitu laluan pantas fast track pada tahun 2024 itu, daripada kes 21 hari, kita telah berjayakan selesaikan kes 1 hari sahaja dan ianya mencecah 97% kejayaan kes diselesaikan. Ini bermakna bahawa penambahbaikan dan skop itu boleh diluaskan mengikut keperluan sedia ada. Terima kasih. Saya jemput Kuala Pilah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Soalan saya, sejauh manakah penubuhan Jabatan Pendakwaan Syar'i Malaysia JPSM dapat menyelesaikan polemik pertindihan bidang kuasa jenayah di antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, terutamanya dalam menentukan sama ada sesuatu kesalahan jenayah itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Syariah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat atas soalan sebentar tadi. Buat pengetahuan sidang Dewan Yang Mulia, terdapat beberapa bahagian yang menangani isu ini. Yang pertama adalah Jabatan Pendakwaan Syariah, JAPENS, Wilayah Persekutuan, dan di bahagian JAKIM sendiri ada bahagian pendakwaan dan penguasaan yang menyelaras. Dari aspek ini kita melihat bahawa Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan memainkan peranan yang sangat signifikan dan sekarang ini sudah ada usaha-usaha dan kita ada sentiasa ada perbincangan dan juga pelaksanaan bersama dengan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri-Negeri melihat kepada aspek ini.
Umumnya usaha-usaha dan kajian telah dijalankan dan telah pun dilaksanakan. Namun begitu untuk penambahbaikan dari aspek mengelakkan pertindihan ini, kita ada beberapa inisiatif yang masih kita tunggu seperti mana yang dimaklumkan bahawa sebelum ini telah ada jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi DUN Dewan Undangan Negeri menggubal Undang-Undang Islam. Itu pun akan melihat aspek ini dan buat pengetahuan semua Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan dengan kerjasama negeri-negeri sedang memperkemaskan lagi aspek ini agar pertindihan dan juga konflik bidang kuasa itu tidak berterusan dan moga-moga kita dapat menangani isu ini sebaiknya dan dapat memperkasakan lagi institusi kehakiman dan perundangan syariah. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, Kalabakan. Tan Sri Speaker, soalan nombor 5. Sila Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanyakan soalan berkenaan dengan isu-isu di bawah seliaan Kementerian Luar Negeri, terutamanya isu-isu berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Datuk Tan Sri Yang Dipertua, seperti mana Dewan Yang Mulia ini sudah maklum, kerajaan sentiasa memberikan perhatian kepada isu-isu di Laut Cina Selatan. Bendera Malaysia berhubung isu di Laut Cina Selatan ini, Tan Sri, adalah jelas dan konsisten. Semua pertikaian dan penyelesaian isu-isu berhubung Laut Cina Selatan hendaklah berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa dan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982 atau dengan izin United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, ringkasnya UNCLOS 1982. Kementerian Luar mengambil maklum dan sentiasa memantau perkembangan isu-isu di Laut Cina Selatan, termasuklah ketegangan antara China dan Filipina di Laut Cina Selatan. Dalam hal ini, saya ingin memaklumkan bahawa ketegangan ini berlaku adalah di luar kawasan maritim Malaysia berdasarkan Peta Baru Malaysia pada tahun 1979. Dalam konteks pengendalian isu Laut Cina Selatan, saya ingin menegaskan bahawa kedaulatan dan kepentingan negara sentiasa dijadikan teras utama dalam setiap tindakan yang diambil. Seperti mana Dewan Yang Mulia ini sudah maklum, isu berkaitan Laut Cina Selatan merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Oleh yang demikian, Tan Sri Dipertua, isu ini perlu dikendali secara berhati-hati, teliti dan menyeluruh. Setiap tindakan yang diambil oleh kerajaan adalah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif tanpa mengenepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara. Antara usaha serantau untuk memastikan keamanan dan kestabilan serta mengelakkan ketegangan di Laut Cina Selatan, negara-negara ASEAN dan China telah memeterai dengan izin Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea ataupun DOC pada 4 November 2002, Tan Sri. Selaras dengan persepahaman di bawah DOC ini, negara-negara ASEAN telah mengambil pendekatan dengan izin safe restraint dan memastikan tindakan-tindakan yang diambil dan aktiviti yang dijalankan di Laut Cina Selatan tidak akan meningkatkan ketegangan di lapangan. Buat masa ini, negara-negara ASEAN dan China sedang merundingkan dengan izin Code of Conduct in the South China Sea ataupun COC yang dilihat sebagai satu kod tata cara bagi mengelakkan konflik dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Ianya adalah tanpa prejudis terhadap tuntutan wilayah dan maritim negara masing-masing. Rundingan COC ini, Tan Sri, dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN dan China menerusi platform dengan izin ASEAN Joint Working Group, ASEAN China Joint Working Group on the implementation of DOC dengan izin ASEAN China Senior Official Meeting on the implementation of DOC berdasarkan satu dengan izin Single Draft Negotiating Text yang digunakan semasa asas rundingan. Rundingan COC yang terkini di peringkat JWG ataupun Joint Working Group telah diadakan di Xi'an, China pada 10 dan 12 September 2024 baru-baru ini, manakala Senior Officers Meeting DOC telah diadakan pada 13 September 2024. Ingin saya maklumkan di Dewan Mulia ini, Tan Sri, bahawa Malaysia sedang memainkan peranan penting
di peringkat antarabangsa sebagai negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China untuk tempoh 3 tahun mulai Ogos 2024 hingga Julai 2027. Sebagai negara penyelaras antara Malaysia dengan peranan Malaysia adalah pengerusi bersama dengan China dalam merundingkan draft COC ini. Dalam hubungan ini, Malaysia beriltizam untuk memastikan supaya kod tata laku ini jika dipersetujui akan menjadi satu dokumen yang efektif dan substantif untuk menangani isu-isu berkenaan Laut Cina Selatan. Malaysia akan sentiasa memastikan bahawa COC yang dirundingkan tidak sekali-kali mengenepikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara Tan Sri Pengerusi. Sebagai pengerusi ASEAN pada tahun 2025, Malaysia komited untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan Laut Cina Selatan secara konstruktif dengan menggunakan forum dan saluran diplomatik yang sesuai. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas berhubungan isu Laut Cina Selatan di pelbagai platform bagi memastikan kedaulatan, hak kedaulatan dan kepentingan negara akan terus dipelihara. Terima kasih. Baik, saya jemput Kalabakan. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapannya tadi. Yang Berhormat Menteri telah menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 di Laos baru-baru ini. Cuma saya ingin bertanya, sejauh manakah resolusi ataupun apa-apa perbincangan yang dicapai itu mampu meredakan kemarahan negara China di kawasan konflik dan juga apakah perbincangan ataupun resolusi yang dibincangkan itu akan dipatuhi oleh negara China. Itu saja. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Berkenaan dengan perbincangan semasa ASEAN Summit 44-45 baru-baru ini, Tan Sri Pengerusi, pokok perbahasan negara-negara ASEAN sesama sendiri dan juga dengan rakan-rakan dialog dan juga dengan rakan-rakan bukan dialog, banyaknya berkisar dua perkara, iaitu berkenaan dengan isu Gaza dan isu Laut Cina Selatan dan juga isu di Myanmar dan isu-isu yang serantau dan juga sedunia. Berkenaan dengan apa yang ditanya oleh Kalabakan tadi, kita memang merundingkan dan kita mahu melihat seperti yang saya sebut tadi, Tan Sri Pengerusi, supaya isu Laut Cina Selatan ini dirunding dengan cara terbaik melalui saluran diplomatik dan platform-platform rundingan secara ASEAN. Kita minta supaya isu Laut Cina Selatan ini diurus secara bersama oleh negara-negara ASEAN, bukan satu negara bersendirian untuk mengurus dan merundingkannya. Itu sebabnya Malaysia berazam, kita sebagai negara yang penyelaras dengan China untuk 3 tahun akan datang ini, kita cuba sedaya upaya untuk kita memuktamadkan Code of Conduct di Laut Cina Selatan, di mana dia akan secara konstruktif semua pihak bersetuju dan dia akan dirundingkan dengan cara terbaik dan ini akan menjadi dokumen panduan untuk semua pihak berkenaan Laut Cina Selatan. Berkenaan dengan ketegangan yang berlaku di sana, negara-negara ASEAN dan seluruh negara-negara yang menghadiri, negara yang bersahabat menghadiri ASEAN Summit meminta supaya isu di Laut Cina Selatan ini jangan menjadi satu ketegangan yang serius, supaya semua pihak melakukan self-restraint, supaya kita mengadakan perbincangan dan apa jua perbincangan yang dilakukan itu mestilah berasaskan kepada undang-undang antarabangsa dan juga Undang-Undang Laut Convention of United Nations Convention of the Sea of the Law of the Sea 1982 itu yang berbahagia Tan Sri. Jadi ini langkah yang kita ambil, ini approach yang kita ambil supaya ketegangan di Laut Cina Selatan ini dapat dikendurkan dan tidak menjadi sebagai suatu masalah yang serius. Terima kasih. Baik, saya jemput tempat. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan saya adalah apakah status siasatan Wisma Putra terhadap dakwaan kebocoran dokumen diplomatik Malaysia-China pada 21 Ogos 2024 di mana akhbar Philippine Daily Inquirer melaporkan
terdapat nota bantahan yang dihantar kepada Kedutaan Besar Malaysia di China membabitkan tuntutan China terhadap Malaysia supaya segera menghentikan aktiviti perairan di minyak berhaipan Sarawak. Dan yang kedua, apakah pendirian dan tindakan kerajaan terhadap sambutan luar biasa yang dibuat oleh Kerajaan Pulau Pinang terhadap 1,000 kelasi kapal dan kelasi kapal daripada dan juga kadet tentera laut daripada China, sedangkan kerana ini memberikan mesej yang salah kepada masyarakat dan juga kita melihat ini seolah-olah tidak sensitif kepada isu tuntutan bertindih yang sedang berlaku dan adanya aset tentera yang berada di Beting Patinggi Ali. Terima kasih. Sila Menteri. Berkaitan dengan kesihatan itu, kita masih lagi menjalankan kesihatan dalaman. Kerana dokumen seperti ini tidak seharusnya menjadi dokumen publik. Tapi ada selalunya dokumen kita ada watermark bila kita dapat Datuk Tan Sri Pengerusi. Tapi yang dikeluarkan itu tidak ada watermark. Jadi kita tak tahu di mana, kalau di peringkat kita mesti ada watermark. Ya. Jadi itu kita akan jalankan kesihatan sama ada ianya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang lain selain daripada pihak kedutaan ataupun pihak-pihak daripada peringkat Malaysia. Yang kedua, berkenaan dengan sambutan luar biasa, kita tak katalah sambutan luar biasa, sambutan yang meriah ya, yang dilakukan oleh Kerajaan Pulau Pinang. Ini selaras dengan sambutan 50 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China dan sementarahan pula ia merupakan port on call-nya di Pulau Pinang Tan Sri Pengerusi. Jadi ini telah pun mendapat persetujuan daripada pihak Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar cuma memberikan kelulusan diplomatik untuk kapal itu datang masuk perairan kita dan berlabuh di sana. Yang lain-lain itu adalah urusan kerajaan negeri, Datuk Betul. Tetapi permohonan diplomatik daripada pihak Kedutaan Negara China jelas ada memohon perkara-perkara tersebut untuk membuat lawatan ke sekolah yang berunsurkan latar belakangkan pengajaran Confucian dan yang lain-lain. Jadi ini ada diuruskan oleh pihak-pihak keselamatan Datuk Tan Sri Pengerusi ya. Dan yang lain tu kita harap supaya kalau ada apa-apa pelanggaran daripada apa yang diminta oleh mereka itu akan disiasat. Tapi setakat ini Tan Sri Pengerusi memang jelas apa yang dimohon semasa permohonan diplomatik tersebut semuanya tidak melanggar apa-apa pelanggaran peraturan negara kita. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Tuan Prabakaran, anak lelaki Permaiswaran Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Batu, Tuan Tan Sri Yang Dipertua. Saya mohon supaya pertanyaan ini dijawab bersekali dengan pertanyaan bertarikh 17 Oktober oleh YB Seputih dan juga YB Jelutong. Kemudian 21 November soalan daripada YB Jelutong juga, dan pada 3 Disember ada soalan daripada YB Bukit Bintang kerana menyentuh isu yang hampir sama. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada kekeliruan yang mengenai istilah yang digunakan tempoh hari menggambarkan kejadian sinkhole di Jalan Masjid India, dan istilah tanah jelus atau tanah mendap yang sering digunakan adalah kurang tepat. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, istilah yang sepatutnya adalah lubang benam. Jadi saya sendiri Tan Sri Yang mohon maaf kerana turut terhilaf dalam penggunaan istilah tersebut. Jadi untuk maklumat ahli yang berhormat, menyentuh tentang status keselamatan terkini dan langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan kejadian sama berulang, saya ingin menyatakan bahawa berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Task Force khas atau pasukan petugas khas yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur sendiri, mendapati bahawa Jalan Masjid India kini disahkan selamat untuk semua bentuk aktiviti. Ini setelah mengambil kira pandangan kepakaran secara kolektif oleh pelbagai agensi termasuklah PDRM, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia serta pertubuhan profesional seperti Institut Jurutera Malaysia IEM dan juga Pertubuhan Geoteknikal Malaysia MGS. Jadi beberapa tindakan segera langkah pendek telah dilaksanakan.
Yang pertamanya, audit integrity asset utility yang telah dilaksanakan oleh syarikat-syarikat utility di kawasan Central Business District atau CBD, termasuklah Jalan Masjid India, dan pemetaan serta ujian integriti di bawah tanah dijalankan bagi mengesan sebarang kelemahan pada aset-aset lama. Dan perkara kedua ialah penggunaan teknologi seperti kaedah Ground Penetrating Radar, GPR, dan juga Macintosh Probe digunakan untuk menyiasat struktur tanah. Ujian geofizik seperti microgravity dan ground settlement monitoring turut digunakan untuk mengesan sebarang pergerakan tanah atau lohong bawah tanah. Bagi tindakan jangka panjang pula, DBKL akan melaksanakan penyiasatan tanah mendalam melibatkan penggunaan teknik deep boring serta ujian makmal untuk memastikan struktur tanah stabil. Laporan geoteknikal oleh jurutera bertauliah akan disediakan untuk kawasan-kawasan yang dikenal pasti berisiko, dan DBKL juga akan melaksanakan komunikasi awam dalam platform media sosial untuk memberi makluman dan keyakinan kepada masyarakat mengenai tahap keselamatan di kawasan Jalan Masjid India. Seterusnya berkaitan dengan pampasan kepada ahli keluarga mendiang G. Wijaya Lakshmi untuk makluman ahli yang berhormat atas dasar keprihatinan. Kerajaan melalui DBKL telah menyumbangkan sebanyak RM30,000 untuk membantu waris mangsa dalam meringankan beban mereka akibat daripada tragedi tersebut. Keluarga mangsa turut juga menerima sumbangan sebanyak RM10,000 daripada pihak swasta, dan sebenarnya ini semua merupakan tanggungjawab sosial untuk kita membantu keluarga mangsa yang trauma akibat kehilangan orang yang tersayang. Menyentuh tentang pampasan, kerajaan tidak menghalang sekiranya keluarga mendiang mangsa hendak mengemukakan tuntutan melalui saluran perundangan terhadap agensi yang berkaitan. Saya juga memohon kepada ahli yang berhormat supaya tidak sekadar melihat jumlah sumbangan RM30,000 itu sebagai nilai nyawa mendiang, ya. Jadi pastinya nyawa itu tidak ternilai harganya. Pada ketiga kejadian tersebut, kerajaan Malaysia telah pun mengerahkan seluruh kekuatan anggota dan juga aset ke kawasan insiden, di mana kita melibatkan sehingga 13 agensi kerajaan. Dalam masa 9 hari pencarian, sejumlah besar peruntukan juga telah digunakan bagi tujuan kos dan harian operasi. Jadi jangan lupa anggota juga turut bergadai nyawa dalam memasuki ruangan sempit dan berbahaya. Malahan kos pembaikan ditanggung juga dalam satu amount yang juga signifikan. Jadi kesemua kos dan pengorbanan ini adalah bukti bahawa kerajaan Malaysia tidak mengambil mudah soal nyawa sesiapa saja, sama ada warga tempatan mahupun pelancong warga asing. Terima kasih. Baik, Batu. Terima kasih Tan Sri Speaker, dan terima kasih Menteri untuk memberi satu jawapan yang sangat-sangat yakin. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada agensi kerajaan yang mengendalikan operasi SAR, walaupun nasib tidak bersama kita untuk jumpa Wijaya Lakshmi, untuk meningkatkan keyakinan masyarakat ataupun pelancongan, sektor pelancongan. Adakah kerajaan bersedia untuk mendedahkan hasil penuh penyiasatan insiden ini kepada umum? Dan saya ingin juga bertanya berkaitan dengan artikel yang keluar selepas insiden Masjid India itu oleh pakar geologi yang memberi amaran terhadap 6 lokasi di sekitar ibu kota yang berisiko tinggi di Kepong, Ceras, Pudu, Kampung Baru, Ampang dan Pandan Jaya. Mohon Menteri bagi pandangan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa komited terhadap ketelusan dalam setiap siasatan yang telah dijalankan, dan lebih-lebih lagi apabila ini melibatkan keselamatan awam. Hasil penuh penyiasatan insiden lubang benam di Jalan Masjid India dan kawasan sekitarnya telah dalam peringkat akhir penelitian oleh pelbagai agensi dengan koordinasi antara Insiden Commander, OCPD dan Wangi dan juga JWP serta DBKL. Manakala bagi laporan penilaian geoteknikal, ia melibatkan penemuan hasil daripada penggunaan teknologi seperti ground penetrating radar dan juga microgravity testing untuk memastikan kestabilan tanah di kawasan berisiko, termasuklah kawasan Central Business District yang Kuala Lumpur, dan kajian ini membantu dalam mengenal pasti sekiranya masih ada kawasan yang mungkin terdedah kepada masalah lubang benam di masa hadapan. Jadi yang berhormat, kedua-dua laporan ini akan kelak dibentangkan kepada jemaah menteri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Baik, Yang Berhormat Padang Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Betul, Datuk Yang Betul. Yang Berhormat Menteri, terima tahniah atas inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga agensi berkaitan. Soalan saya, sejauh manakah atau peratus yang dijalankan untuk hasil pemetaan utilities dan juga kajian tentang struktur tanah yang dibuat di ibu negara dan juga perancangan untuk negeri-negeri lain? Dan apakah bentuk bantuan yang diberikan kepada golongan peniaga penjaja kecil yang di sekitar kawasan kejadian? Dan saya mengambil kesempatan juga menyentuh tentang baru ni di Perlis pun minggu lepas ada berlaku yang dikatakan tadi Yang Berhormat Menteri kata lubang berenam tu di Masjid Cuping, Masjid As-Solihin Cuping. Walaupun benda tu dikatakan selamat, tapi dia di dalam kawasan jajaran Tanah Jelus sebelum ni di Sekolah Cuping. Yang sebelum ni, kalau boleh kita minta agensi yang berkaitan agar mempercepatkan proses pembinaan masjid barulah di Cuping. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Para Besar. Jadi sebenarnya hasil pemetaan ini sedang kita jalankan dengan melibatkan pelbagai agensi, gabungan pelbagai agensi, dan ia menggunakan bukan saja kepakaran secara ilmu tetapi juga teknologi. Jadi insya-Allah hasil pemetaan itu mungkin akan mengambil sedikit masa dan sedang dijalankan. Tentang perancangan negeri lain itu saya tak pasti, Yang Berhormat, mungkin itu bergantung kepada negeri masing-masing. Tentang peniaga kecil pula, memang kita telah melakukan engagement, libat urus kepada peniaga-peniaga, khususnya mereka-mereka yang terlibat dengan di jalan Masjid India tersebut, dan kita insya-Allah sedang dalam usaha untuk memperbaiki dan menambah baik kawasan tersebut juga, dan insya-Allah diambil masa sehingga 3 hingga 6 bulan sebelum dapat digunakan sepenuhnya aktiviti-aktiviti biasa. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikut soalan yang ketujuh, saya mempersilakan Datuk Muslimin bin Yahya, Yang Berhormat Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan saya nombor 7. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker untuk makluman Yang Berhormat Sungai Besar dan Dewan Yang Mulia ini. Bilangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang direkodkan bagi tahun 2023 adalah sebanyak 1.101.725 buah pertubuhan PMKS. Manakala bilangan usahawan informal adalah seramai 955.200 orang pada tahun 2021 berdasarkan laporan survei sektor informal dan pekerjaan informal 2021 yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Dalam usaha untuk meningkatkan hasil jualan perniagaan usahawan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KOSKOP telah dan sedang melaksanakan pelbagai program dan inisiatif di bawah perancangan strategik KOSKOP 2024 yang merangkumi beberapa strategi seperti pembangunan kapasiti dan keupayaan, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan akses pasaran seperti berikut. Pertama, menggalakkan penglibatan usahawan untuk menjalankan perniagaan dalam program-program anjuran KOSKOP dan agensi seperti program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU dan showcase satu daerah satu industri SDSI. Sehingga 30 September 2024 sebanyak 95 program JMKU telah dilaksanakan dengan merekodkan jumlah jualan sebanyak 8,54 juta ringgit. Manakala penganjuran showcase SDSI di Sabah, Perak dan Johor telah mencatatkan nilai jualan sebanyak 1,22 juta ringgit. SDSI yang seterusnya akan dilaksanakan di Terengganu dan juga di Selangor. Selain daripada itu, Tokun, Pernas dan UDA juga melaksanakan karnibal masing-masing dan seterusnya diikuti dengan sambutan Hari Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan yang akan diadakan di Pulau Pinang. Kedua, menggalakkan peningkatan ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan perniagaan dan keuangan serta pemasaran produk di bawah InScan, antaranya program bimbingan bisnes Bumi Putra IBBC, program bimbingan keuntungan minu dan kursus urus tunai, melibatkan seramai 8.308 usahawan sehingga 30 September 2024. Ketiga,
menyediakan skim pembiayaan kepada PMKS melalui agensi-agensi Koskop seperti Tokoh Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia, Bank Rakyat, SME Bank dan Pernas. Sehingga Ogos 2024, Koskop melalui agensi-agensinya telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 5,757 bilion ringgit kepada seramai 261,651 usahawan. Keempat, meningkatkan kapasiti dan keupayaan PMKS melalui program pembangunan PMKS secara bersepadu dan bersasar seperti program pembangunan kapasiti Vendo 2.0 melibatkan seramai 30 syarikat vendor dengan peruntukan sebanyak 3,5 juta ringgit. Selain itu, sehingga 30 September 2024, SME Corp Malaysia telah melaksanakan program Business Accelerator BAP kepada seramai 197 usahawan PMKS melibatkan peruntukan sebanyak 34,12 juta ringgit. Kelima, melaksanakan program galakan ekspor dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara seperti program pengukuhan ekspor PKS yang dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia dan program Business Exports Program di bawah SME Bank. Koskop juga telah mengadakan misi pengembangan perniagaan usahawan ke luar negara termasuk baru-baru ini di Osaka, Jepun pada 16 hingga 21 September 2024 melibatkan seramai 15 usahawan dan merekodkan potensi nilai jualan berjumlah 34,89 juta ringgit. Keenam, menyediakan skim pembiayaan mikro untuk penjajah dan peniaga kecil di bawah Bank Rakyat termasuk kepada usahawan informal dengan menawarkan pembiayaan sifar kadar keuntungan khusus kepada para penjajah dan peniaga kecil. Ketujuh, platform MyMall yang merupakan sebuah platform pembangunan ekosistem keusahawanan digital dengan menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma kepada PMKS dan koperasi tambahan. Sehingga September 2024, seramai 2,544 orang peniaga telah berdaftar di MyMall dengan melibatkan sebanyak 2,082 produk dan mencatatkan nilai jualan berjumlah 8,86 juta ringgit setakat ini. Terima kasih. Yang Berhormat, soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Tuan Menteri atas jawapan dan saya ucap tahniah kepada Koskop, Menteri, Koskop dan agensi yang saya kira sangat fokus untuk membangunkan hampir 2 juta usahawan formal dan informal. Ya, jadi soalan saya mudah, Yang Menteri, apakah ada perancangan pihak kementerian untuk memformalkan usahawan-usahawan informal yang hampir 1 juta orang, mungkin mendaftarkan mereka mendaftarkan perdagangan mereka secara percuma dan sebagainya supaya peluang mereka mendapat pembiayaan itu lebih cerah lagi, lebih luas lagi di pelbagai agensi di bawah Koskop, dan apa harapan Yang Berhormat untuk memberi lebih banyak tawaran kepada para usahawan khususnya menjelang pembentangan bajet 2025 pada hari Jumaat ini. Terima kasih. Yang Berhormat, terima kasih Tuan Yang Bertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Untuk makluman Yang Berhormat Sungai Besar, kita telah melancarkan plan pempomalan usahawan informal dan juga plan pembangunan penjajah dan peniaga kecil kebangsaan yang telah kita lancarkan tahun lepas, antara lainnya bertujuan untuk mendaftarkan ataupun memformalkan usahawan-usahawan informal ini. Dan menjelang belanjawan 2024, kita telah mengadakan libat urus. Yang pertamanya bagi wilayah Semenanjung ini telah kita adakan pada bulan Ogos yang lepas, dan seterusnya libat urus kita dengan pemegang taruh termasuk penjajah peniaga kecil PMKS di wilayah Malaysia Timur, iaitu kita adakan di Sabah. Dan kita mengharapkan belanjawan tahun 2025 itu lebih baik daripada belanjawan yang disediakan tahun ini. Kita juga telah dan saya sendiri mempengerusikan mesyuarat perundingan penjajah peniaga kecil kebangsaan untuk mendapatkan pandangan-pandangan, cadangan, input mereka terhadap bukan hanya bagaimana untuk memformalkan usahawan informal, tetapi juga cadangan mereka terkait dengan belanjawan. Jadi mudah-mudahan belanjawan itu lebih baik dan minta sokongan Yang Berhormat nanti. Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Timbalan Yang Dipertua. Setelah post-COVID kita lihat puluhan ribu
peniaga-peniaga yang telah pun gulung tikar. Dan satu pujian kepada pihak kementerian kerana telah memperuntukkan lebih 5.7 bilion untuk membantu peniaga-peniaga ini mendapatkan modal semula dalam tempoh recovery ekonomi ini. Dan tapi apa yang lebih penting sebenarnya selain diberikan modal daripada SME Banks dan juga Tekun Nasional sebagai contoh, apakah usaha kerajaan untuk memastikan bahawa peniaga-peniaga ini dapat perkukuhkan lagi ekosistem digitalnya. Sebab sekarang ini kita bersaing bukan sahaja dengan jualan biasa, tetapi yang lebih penting menggunakan e-commerce atau e-dagang itu sendiri. Dan bagaimanakah kerajaan ingin memastikan bahawa pembangunan keupayaan dan kemahiran digital PMKS ini agar dapat bersaing dengan pasaran dan ianya lebih kompetitif lagi. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih untuk kemakluman yang berhormat. Data yang saya sebutkan tadi 5.7 bilion ringgit itu hanya pada tahun ini saja, daripada Januari sehingga Ogos. Yang itu pada tahun ini saja. Manakala untuk menggalakkan penyertaan usahawan-usahawan PMKS ini dalam jualan platform digital, sebab itu saya nyatakan tadi di peringkat kementerian telah dilancarkan sebelum ini platform MyMall dan setakat ini sebanyak 2,082 produk oleh 2,544 orang peniaga telah berdaftar di platform ini dan jualannya agak memberangsangkan iaitu pada jumlah 8.86 juta ringgit. Tetapi kita juga tidak menghalang untuk usahawan-usahawan ini membina platform mereka sendiri termasuk jualan-jualan secara langsung online di platform-platform mereka sendiri ataupun platform-platform jualan yang jauh lebih besar ataupun telah diperkenalkan jauh lebih awal daripada platform yang kita bangunkan di kementerian. Di peringkat kerajaan kita juga mempunyai satu jawatan kuasa kabinet terkait dengan penyelarasan pembangunan dalam bidang digitalisasi dan juga revolusi keempat ini dan kita mengambil bahagian dalam menyampaikan pandangan-pandangan kita dan dalam masa yang sama kita akan teruskan pembangunan yang telah dimulakan di kementerian kita khususnya MyMall dan juga latihan-latihan yang berkaitan kepada usahawan PMKS ini supaya mereka boleh menyertai jualan produk perkhidmatan mereka secara online. Terima kasih. Sebelum saya ke soalan yang berikutnya, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ada? Baik. Berikutnya kita ke soalan yang nombor 8. Saya memsilakan Tuan Lee Chien Chung yang berhormat Taling Jaya. Terima kasih Untuk Yang Di-Pertua. Soalan saya soalan 8. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Untuk makluman Yang Berhormat Petaling Jaya, selari dengan Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia 2021-2030 Super, Pelan Tindakan KL20 atau KL20 Action Plan menggariskan inisiatif dan insentif yang ditawarkan Malaysia kepada pemegang-pemegang taruh ekosistem startup global yang merangkumi syarikat-syarikat startup dan syarikat-syarikat model teroka. Inisiatif dan insentif ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia destinasi yang lebih menarik bagi pelaburan dan operasi startup. Pelan tindakan KL20 dan platform tertingkap tunggal My Startup telah dilancarkan bersempena dengan penghancuran sulung sidang kemuncak KL20-24 dan telah mensasarkan perkara-perkara berikut untuk dicapai menjelang tahun 2030, iaitu peningkatan bilangan syarikat startup sebanyak 2,500 ke 3,000, peningkatan 100,000 pekerjaan berkemahiran tinggi, peningkatan pelaburan modal teroka ke dalam ekosistem sebanyak 2 hingga 3 bilion ringgit Malaysia menjelang 2030, peningkatan penilaian keseluruhan syarikat startup di Malaysia kepada 400 bilion ringgit Malaysia dan peningkatan bilangan perekod iaitu seramai 5,243 pada 30 September 2024 selari dengan sasaran pihak kementerian untuk menjana seramai 10,000 pengikut pada tahun 2030.
Pelaksanaan platform tertingkap tunggal startup melibatkan beberapa fasa pembangunan, di mana fasa pertama melibatkan pelancaran platform ini yang merekodkan bilangan startup berdaftar di platform tersebut telah melonjak naik kepada 3,900 kepada lebih 3,900 startup berdaftar pada 30 September 2024 berbanding 3,651 sebelum pelancaran pada sidang kemuncak KL 20. Jumlah ini dijangka akan terus meningkat seselari dengan sasaran kementerian untuk mewujudkan 5,000 startup menjelang 2025. Manakala fasa 2, pembangunan platform ini akan menyaksikan platform tertingkap tunggal startup di taraf bagi menawarkan perkhidmatan serta fungsi yang lebih holistik bagi menyokong ekosistem syarikat startup negara. Antara fungsi yang ditambah adalah seperti fungsi permohonan pembiayaan, modul mencari pekerjaan, centralized venture capital interactive platform dan lain-lain fungsi. Fasa kedua, pembangunan platform ini dijangka akan selesai pada penghujung tahun ini dan seterusnya dan diteruskan dengan pembangunan fasa 3. Melalui fasa 3, fungsi-fungsi baharu dan lebih canggih akan diperkenalkan kepada pengguna serta pemegang taruh ekosistem syarikat startup negara seperti algoritma pendanaan antara pelabur dan syarikat pemula, fungsi aplikasi mudah alih, program latihan atas talian dan lain-lain fungsi bagi memudahkan serta menyokong lebih ramai pihak dalam ekosistem startup negara. Fasa 3 dijangka akan selesai pada tahun hadapan iaitu 2025. Sehingga kini platform ini telah mencatatkan jumlah terkumpul pelawat platform sebanyak 197,574 dan mencatatkan sebanyak 9,532 jumlah pengguna berdaftar. Jumlah pelawat serta pengguna berdaftar yang tinggi ini menunjukkan ekosistem startup negara sedang dalam fasa menuju ke arah ekosistem yang lebih matang dan lebih berjaya dan telah berjaya menarik lebih ramai minat dalam kalangan rakyat Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Jaya, soalan tambahan. Terima kasih. Saya tertarik dengan kejayaan yang telah pun dicapai oleh My Startup sehingga hari ini walaupun baru dilancarkan awal tahun. Untuk akan datang, Malaysia sedia juga tidak lupa bahawa satu pengalaman yang pahit yang mana syarikat pemula kita yang berjaya, umpamanya Grab, telah pun diculik dan lari ke negara lain. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat daripada pengalaman tersebut dan bagaimana kita boleh terus menarik lebih banyak pemula bukan sahaja bertapak di Malaysia tetapi berkembang mengikuti tahap ekosistem mereka, rantaian ekosistem mereka supaya dapat terus kekal di Malaysia. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri untuk jawapan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, pada peringkat awal saya nak cerita sikitlah ni. Pihak Cradle telah menyediakan pembiayaan berbentuk grant kepada syarikat yang disebut oleh Yang Berhormat iaitu pada nama asalnya iaitu syarikat My Taxi yang kemudiannya dikenali sebagai Grab. Diculik itu saya tak boleh komen lah. Selain itu, pihak Grab juga telah menerima pelaburan melalui dana modal teroka di bawah kawal selia Mefcaf. Dan pengurus dana modal teroka dan juga pengurus dana modal teroka bagi membantu perkembangan operasi syarikat. Walau bagaimanapun, syarikat Grab memerlukan lebih banyak modal untuk pelaburan dan perkembangan ya sebagai sebuah syarikat yang nak maju. Dalam usaha kita lah kerajaan ya, untuk melihat permasalahan kenapa timbul cerita seperti yang disebut Yang Berhormat Grab itu apalah diculik. Sebenarnya kita telah membuat kajian tentang perkara ini dan kerajaan dalam usaha kita untuk cuba memahami isu-isu dalam ekosistem startup negara. Menerusi maklum balas yang telah kita dapat ya, daripada 337 pihak berkepentingan termasuklah pemimpin-pemimpin industri startup di negara kita. Kerajaan telah mengenal pasti cabaran-cabaran dan kekurangan dalam ekosistem syarikat startup termasuklah berhubung dengan pembiayaan ini dan bakat,
inovasi dasar dan peraturan serta ekosistem pasaran yang sedia ada di negara kita. Justru menerusi Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia 2021-2030 Super, kerajaan sedang melaksanakan 16 intervensi dan 3 daripadanya adalah bagi memantapkan pembiayaan bagi syarikat-syarikat startup berpotensi tinggi dalam negara kita. Selain itu, dalam usaha kita juga mengekalkan syarikat-syarikat startup tempatan itu yang berpotensi untuk terus beroperasi dalam negara. Kerajaan menerusi Pelan Tindakan KL20 seperti yang saya sebut awal tadi, telah menggariskan inisiatif yang menyediakan sumber pembiayaan meliputi peringkat permulaan sehingga peringkat tawaran IPO bagi membolehkan syarikat-syarikat yang berpotensi dapat mengakses pembiayaan dari setiap peringkat. Mungkin ini juga dapat kita harapkan membantu supaya mengelak daripada, kalau boleh sebut tragedi lah, because you cakap dia apa ke, kena colek, berlaku di negara kita ini. Inilah antara cara kerajaan kita untuk cuba mengatasi permasalahan. Terima kasih. Kuala Terengganu. Silakan Kuala Terengganu. Pada tahun 2021, Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia dilancarkan dengan sasaran untuk memperkenalkan Malaysia sebagai hub syarikat pemula global. Jadi mulai 11 Oktober baru-baru ini, Malaysia telah mengambil alih sebagai pengerusi ASEAN dan sudah tentulah akan menjadi tuan rumah kepada pelbagai mesyuarat utama ASEAN dengan beberapa negara luar seperti Amerika Syarikat, China, Korea Selatan dan lain-lain. Soalan saya, bagaimanakah perancangan kementerian bagi menggunakan kelebihan sebagai pengerusi ASEAN untuk memecut pembangunan ekosistem syarikat pemula negara selaras dengan sasaran kita untuk menjadikan Malaysia sebagai hub syarikat pemula global. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Terengganu atas soalan tambahan yang dikemukakan. Sebagai makluman Yang Berhormat, satu kertas konsep inisiatif startup ASEAN telah dibentangkan dan dipersetujui semasa mesyuarat ASEAN Committee dan on Science, Technology and Innovation atau COSTI 83 bertarikh 18 dan 21 Jun 2023 di Brunei Darussalam telah dibentangkan. Inisiatif ini adalah sebahagian daripada usaha yang dicadangkan selaras dengan objektif dan pasaran Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super 2021-2030, iaitu menjadikan Malaysia di antara 20 ekosistem syarikat pemula terbaik menjelang tahun 2030. Inisiatif Startup ASEAN merupakan satu platform untuk memupuk kerjasama bagi menutup jurang ekosistem semasa dalam semua negara anggota ASEAN yang akan dilaksanakan menerusi 3 fasa bermula 2024 hingga 2026. Sempena kepengurusian ASEAN Malaysia pada tahun 2025, menerusi inisiatif startup ASEAN, sebuah portal startup penama peringkat ASEAN akan dilancarkan. Portal ini akan menghubungkan syarikat pemula, pelabur dan semua pemegang taruh yang berkaitan di negara-negara ASEAN. Selain itu, program-program pembangunan kapasiti serantau melalui ASEAN Tech Startup Ignite juga akan dijalankan. Menerusi langkah-langkah ini, kerajaan berhasrat untuk meningkatkan daya saing dan memperluas peluang perniagaan syarikat-syarikat pemula tempatan di peringkat serantau, seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan dan kemakmuran bersama negara-negara ASEAN. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis ke soalan ke-9. Silakan Tuan Mazri bin Nasib Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Dr. Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara di atas soalan yang dibentangkan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES menerusi Jabatan Alam Sekitar JAS sememangnya komited untuk kita memastikan pemantauan dan pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dan tindakan diambil kepada
syarikat dan individu yang terbabit dengan jenayah alam sekitar. Sebagaimana kita semua sedia maklum, Akta Kualiti Alam Sekeliling telah pun dipinda dan ia telah diwartakan pada 6 Jun 2024 dan dikuatkuasakan mulai 7 Julai 2024. Jadi kalau dulu denda maksimum RM100,000, sekarang denda maksimum RM10 juta bagi kesalahan-kesalahan pencemaran air, pelupusan haram buangan terjadual, pencemaran minyak dan buangan ke perairan Malaysia. Ada juga hukuman penjara mandatory tidak melebihi 5 tahun dan nilai kompaun telah ditingkatkan. Kalau dulu RM2,000, sekarang maksimum tidak lebih 50% dari nilai denda maksimum kesalahan berkaitan. Jadi bagi memantapkan lagi operasi pemantauan dan penguatkuasaan, JAS telah mengambil langkah-langkah penambahbaikan termasuklah menjalankan penguatkuasaan secara berterusan ke atas premis-premis, meningkatkan pelaksanaan operasi secara bersepadu dengan agensi penguatkuasaan yang lain, memberi ulasan dan input teknikal kepada One Stop Center dengan izin yang diselaraskan oleh Plan Malaysia sebelum sesuatu projek diluluskan, mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri, penggerak projek dan pihak berkepentingan yang berkaitan bagi memastikan Akta Kualiti Alam Sekeliling dan peraturan-peraturan di bawahnya difahami dan dipatuhi setiap masa, meningkatkan pelaksanaan dan keberkesanan program kesedaran awam, menyediakan program kursus kompetensi bagi mentauliahkan orang yang berwibawa supaya penggerak projek dan pihak industri mengendalikan pengurusan alam sekitar dengan cara yang diperlukan di bawah Akta, dan mengenakan tindakan tegas dengan pengeluaran notis arahan kompaun penahanan operasi kelengkapan gantung ataupun tarik balik lesen, perintah larangan dan tindakan mahkamah ke atas premis-premis yang didapati gagal mematuhi Akta Kualiti Alam Sekeliling. Jadi ini antara usaha kita yang berterusan supaya bukan hanya denda dinaikkan tetapi penguatkuasaannya juga dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat negara. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Sebenarnya soalan ini muncul kerana baru-baru ini ada pembuangan sisa toksik di kawasan saya di Parlimen Tenggara melibatkan kampung orang asli Pasir Intan dan juga di sekitar Fedah Lingyu. Tapi saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada pihak JAS, pejabat daerah yang sama-sama dengan saya masuk ke kawasan berkenaan. Soalan tambahan saya, adakah kementerian akan memperkenalkan teknologi dan kaedah alternatif yang lebih canggih, efektif dan terkehadapan untuk menguruskan sisi pertanian dan industri bagi mengurangkan kes-kes pembakaran terbuka ataupun pembuangan sisa toksik haram yang memunculkan pencemaran berlaku? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Pindaan yang kita lakukan ke atas Akta Kualiti Alam Sekeliling baru-baru ini ialah pindaan fasa pertama dari segi denda dan hukuman. Dan kita melihat kita perlu ada pindaan fasa kedua supaya kita lihat secara lebih mendalam kepada keseluruhan keperluan alam sekitar kita. Dan sebab Akta Kualiti Alam Sekeliling ini ia dibuat pada tahun 1970-an. Jadi sudah 50 tahun dan kita perlu memperbaiki beberapa aspek. Jadi tentang penggunaan teknologi yang disebut dalam kita isu berurusan dengan sisa dan sebagainya, ini sememangnya perkara yang kita sedang kaji dengan mendalam dan kita bangkitkan juga dengan pihak Kementerian Kewangan di dalam libat urus untuk input kita ke arah belanjawan 2025. Jadi itu kita sedar tentang keperluan tersebut dan insya-Allah kita tunggu berita baik hari Jumaat ini. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Ketua. Saya pertama sekali saya ucap tahniah di atas tindakan yang telah diambil. Cuma isu kita sekarang ni ialah ada dua. Yang pertama ialah isu kekurangan kaki tangan. Kita akui hingga setakat ni hanya 23 cawangan kita yang ada seluruh negara. Dan memang kekurangan staf serta peralatan ini adalah isu yang berpanjangan. Soalan saya, apakah kerajaan bercadang untuk buat penambahan terhadap jumlah kaki tangan penguatkuasa dan bilangan cawangan-cawangan ikut negeri? Sebab kelewatan sampai di tempat kejadian menyebabkan kita hilang bukti dan tak boleh nak buat pendakwaan. Soalan kedua ialah rungutan daripada pihak industri, kos penghantaran sisa toksik, sisa berjadual ke pusat pelupusan kita dikatakan sangat tinggi, menyebabkan mereka ambil jalan pintas untuk melupuhkan secara haram lah. Jadi persoalan saya ialah apakah pihak kerajaan untuk tidak menyemak semula kos tersebut supaya yang penting mereka hantar. Ya, kalau kos sangat tinggi, akhirnya mereka ambil jalan singkat.
dan penambahan pusat fasiliti untuk pusat pelupusan dapat ditambah lagi. Hingga setakat ini kita ada satu saja. Apakah pihak kerajaan untuk bercadang untuk penambahan? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Dan sememangnya kita sedar tentang kekangan dari segi kaki tangan. Dan dalam perbincangan yang kita adakan dengan Kementerian Kewangan, kita mencadangkan kalau kita boleh lihat model yang digunakan oleh pihak kastam. Misalnya bila dikenakan denda-denda dan sebagainya, kalau sekarang segala-gala yang dikutip itu akan pergi ke akaun yang disatukan. Akaun kerajaan tidak ada akses untuk JAS lah. Lepas itu kita pula kena minta semula dengan pihak Kementerian Kewangan. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita ada sebahagian daripada denda yang dikutip, kebetulan denda ini pula telah pun dinaikkan, dapat disimpan di peringkat jabatan dan ini dapat digunakan untuk kita pertama sekali meningkatkan penguatkuasaan dari segi kaki tangan, dari segi teknologi, makmal dan sebagainya, tetapi juga dapat menjadi satu insentif kepada pihak penguatkuasa dan JAS untuk bekerja lebih keras lagi. Jadi ini dalam perbincangan dan kita sedang mengkajinya dengan lebih mendalam. Kedua ialah kita juga kita sedar tentang soal kos pelupusan tersebut dan ini kita akan terus berusaha untuk meningkatkan fasiliti-fasiliti yang ada sebab kadang-kadang misalnya kalau kita ada yang berpusat yang meliputi semua servis ada hanya di Negeri Sembilan kalau di Semenanjung. Jadi kalau mungkin mereka yang di utara ataupun di selatan dia agak jauh untuk menghantar barangan tersebut ke kawasan itu. Jadi kita sedang melihat sekurang-kurangnya mengikut beberapa zon kita ada pusat yang bersepadu supaya kos itu dapat diturunkan dan kita dapat mengatasi masalah pihak industri mengambil langkah pendek yang haram untuk melupuskan sisa. Terima kasih Berhormat Menteri. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pada hari ini. Terima kasih.